Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Yang dimulakan tuan-tuan dan puan sini pendengar rumah ngaji Sirampai yang bertauhid sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada tengah hari ini dan kita sambung pada ayat yang seterusnya, pada ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini tuan-tuan dan puan, selepas ayat ke-15 di mana Allah SWT telah menyebut pada kita bahawa antara sifat orang-orang yang beriman adalah apabila dibacakan, apabila mendengar ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran dan juga melihat kebesaran Allah, maka akan tunduk, sujud, bertasbih. Dan kita disunatkan selepas ayat ke-15 ini untuk kita bertasbih. Dan kalau kita membaca surah ini di pagi Jumaat, maka kita disunatkan untuk turun untuk sujud sebagai sujud sejadah atau sujud tilawah dengan bacaan tasbih, dengan pelbagai bacaan, antaranya adalah subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma gfirli, ataupun subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh, ataupun subhana rabbil a'la dan sebagainya, ya. Dan saya telah highlight dalam sesi yang lepas bahawa kita, apabila kita membaca Al-Quran, kita perlu membaca dengan terjemahan. Maka barulah kita, apabila kita mendengar ayat Quran, betul-betul kita faham. Dan apabila kita bertasbih itu, kita menghayati tasbih kita. Kita puji itu dengan pujian yang kita memahami kenapa kita perlu memuji, dan sebesar mana pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita memahami ayat Al-Quran yang kita baca itu. Dan kita sedar akan mesej-mesej yang Allah SWT sampaikan di dalam Al-Quran, dan maka kita betul-betul mengambil pengajaran dan kita membentuk minda kita, membentuk akhlak kita berdasarkan apa yang telah Allah SWT perintahkan. Tuan-tuan puan, dalam ayat yang ke-16 ini adalah bagaimana Allah juga menyifatkan orang-orang yang mukmin selain daripada sifat yang tadi, iaitulah untuk menyedari dan tunduk kepada mesej-mesej Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah di mana Allah SWT menyebut tatajafa junubuhum anil madhaji'. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, iaitulah sikit tidur, kerana mengerjakan solat tahajud ataupun qiyamul lail ataupun amalan-amalan lain di waktu sepertiga akhir malam. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, yang menyeru kepada Allah SWT, menyeru ataupun berdoa, sama ada bertaubat ataupun memohon hajat semasa melakukan qiyamul lail, dengan rasa takut, khaufan, dengan rasa takut akan kemurkaan Allah, dan wa tama'a. Dr. Wahbah Zuhaili menyebut dalam kitab beliau Tafsir Al-Munir bahawa tama'a ini adalah kita mengkehendaki dan sangat-sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka kita mendermakan ataupun menginfakkan sebahagiannya kepada mereka yang memerlukan, kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan lain-lain tujuan yang baik. Tuan-tuan yang bertuah sekalian, inilah dia sifat-sifat orang mukmin yang mengerjakan qiyamul lail. Itu adalah satu amalan yang sukar untuk kita meninggalkan tempat tidur, tapi kita perlu membuat planning, kan. Pukul berapa kita nak tidur, pukul berapa kita nak bangun, macam mana kita nak bangun, adakah kita nak kunci jam, ataupun macam mana jam di tangan ataupun jam di telefon, dan ataupun jam loceng, ataupun apa-apa sahaja cara yang untuk kita bangun. Dan kita perlulah menjadikan diri kita ini lebih bersemangat dan lebih mudah bangun untuk qiyamul lail berbanding kita mudah untuk bangun untuk pergi ke tandas misalnya, ataupun kita nak menonton perlawanan bola misalnya. Maka kita perlu jadikan kita punya bangun di sepertiga akhir malam itu dengan bangun yang lebih mudah dan lebih, kita kata, effortless berbanding dengan bangunnya kita untuk pergi ke toilet ataupun bangunnya kita untuk menonton perlawanan bola dan sebagainya. Sebab kenapa kita bangun ni? Untuk melakukan tahajud, untuk kita tunduk kepada Allah SWT,
Dan untuk kita menyeru ya yad'una rabbahum khaufa, untuk kita meminta ampun. Dalam ayat Al-Quran yang lain Allah menyebutkan tentang al-mustaghfirina bil ashar, orang yang meminta ampun pada waktu sebelum subuh, pada waktu sahur. Maka kita bertahajud, kita solat taubat dan sebagainya, memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga mengharapkan, meminta rahmat Allah SWT, rahmat di dunia, rahmat di akhirat, untuk diri kita, keluarga kita, untuk apa yang kita buat, usaha-usaha kita, pendidikan anak kita, kerja-kerja kita, kerjaya kita, sebarang perkara-perkara yang baik yang kita buat untuk keluarga kita, untuk masyarakat sekeliling kita, untuk kejiranan kita dan sebagainya, untuk Allah SWT permudahkan dan kurniakan hasil yang baik ke atas apa yang kita buat. Dan juga infak kepada keluarga kita, infak kepada masyarakat sekeliling yang memerlukan, infak kepada fisabilillah, kepada Palestin, kepada sekolah-sekolah, kepada sekolah-sekolah agama, masjid surau dan sebagainya, kepada mereka yang susah dan sebagainya. Maka ini adalah perkara-perkara yang kita perlu konsisten lakukan. Tidaklah bermaksud kita melakukan, perlu bersedekah ni pada waktu tahajud itu. Bukan itu maksudnya. Dr. Wabah Zuhaili menyebut bahawa kita berdoa kepada Allah ini bukan sahaja pada waktu sepertiga akhir malam itu, tapi sepanjang hari. Begitu juga dengan bersedekah, bukannya semestinya bersedekah pada waktu subuh itu. Tapi kita bersedekah tu apabila kita, ketika peluang itu datang, dan apabila kita berjumpa dengan tujuan-tujuan yang memang memerlukan kepada sumbangan kita, kepada infak kita, maka kita berikan. Tak kisahlah dia pada siang hari atau malam hari, secara online, secara berdepan dan sebagainya. Maka ini adalah, kita katakan, sifat-sifat yang perlu kita biasakan, kita rutinkan untuk diri kita. Dan tuan-tuan perempuan, sebagai last point pada tengah hari ini adalah bagaimana apabila kita bangun tahajud pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sebenarnya apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat lazim contohnya, maka kita dapat menghayati makna ayat itu. Sekurang-kurangnya makna Al-Fatihah itu kita boleh hayati. Dan kalau kita membaca potongan daripada ayat-ayat Al-Quran dalam solat tahajud kita, maka kita boleh ingati maksudnya, terjemahannya, maka kita lebih menghayati, dan kita dah boleh membentuk satu mindset yang sihat di pagi hari, untuk kita memulakan hari kita, untuk kita berbuat kebaikan untuk keluarga kita, untuk kerja kita dan selainnya. Maka itu adalah satu bentuk yang lebih meaningful pada kita berbanding kita melakukan solat qiyam namun kita tidak memahami maksud-maksud di sebalik bacaan yang kita baca. Sebab itulah kita sangat menggalakkan supaya kita membaca Al-Quran dengan terjemahan, supaya apabila kita membaca potongan ayat Al-Quran, surah-surah lazim, apabila kita berqiyamul lail dan sebagainya, maka kita dapat menggarap maksud-maksud itu dan kita renungkan. Sementara kita menunaikan solat itu, kita renungkan, kita insafi, kita bentuk mindset kita, kita letak target apa kebaikan yang kita nak buat, apakah aspek-aspek diri kita yang kita nak improve dan sebagainya. Itulah dia tuan-tuan perempuan, dalam perjalanan kita untuk menuju orang yang sebagai satu status orang yang beriman. Maka ini adalah perkara-perkara yang kita perlu buat, terutamanya untuk kita memahami Al-Quran itu dan kita hayati ia di dalam ibadat-ibadat kita, menjadikan ibadat kita itu lebih manis, lebih meaningful, dan yang lebih penting, dia mengubah diri kita menjadi seorang yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya sudahi setakat itu, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.